Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Siti Afana Suhaib binti Ruslan, merupakan pengurus projek anda pada hari ini yang akan membincangkan tentang projek pembinaan Rumah Impian Anastasia dalam mesyuarat hari ini. Jadi akan terdapat beberapa agenda yang akan dibincangkan. Oleh itu, dalam agenda mesyuarat hari ini, saya juga ingin memperkenalkan beberapa orang ahli yang turut terlibat dalam membantu saya untuk menjayakan projek pembinaan Rumah Impian Anastasia ini. Yang pertama ialah merupakan saudari Nur Ashura binti Abdul Hadi, merupakan pegawai penyelidikan bagi projek pembinaan ini. Yang kedua pula ialah saudari Nur Fariha binti Musdi, merupakan pegawai dokumentasi bagi projek pembinaan Rumah Impian Anastasia ini. Jadi saya akan mulakan agenda mesyuarat kita pada pagi ini dengan skop projek. Okey, jadi projek ini dijalankan bagi membantu masyarakat kita yang mempunyai pendapatan yang rendah ataupun kurang berkemampuan untuk memiliki rumah idaman mereka dan mampu memberi keselesaan kepada mereka. Bukan sahaja untuk diri mereka, malah untuk keluarga. Jadi harga bagi satu unit rumah itu bernilai RM115,500, di mana ia dapat membantu masyarakat yang kurang berkemampuan untuk membeli rumah ni bagi diri mereka ataupun ahli keluarga mereka sendiri. Seterusnya saya akan teruskan dengan agenda mesyuarat kita pada hari ini ialah berkaitan objektif projek. Jadi yang pertama ialah untuk memberi kemudahan kepada pelanggan ni untuk mencari rumah impian dengan harga yang rendah. Sebab kita tahu sekarang ni kos sara hidup ataupun ekonomi kita sekarang semakin tinggi. Jadi untuk memiliki rumah yang berharga kos dia rendah dan mampu memiliki ini sedikit sukar ataupun dah tak banyak pilihan. Yang kedua pula ialah untuk mencipta dan menghasilkan daya saing yang sihat di kalangan syarikat pembinaan yang lain. Sekiranya penghasilan projek kita ni berjaya, maka kita akan menghasilkan satu daya saing kepada syarikat-syarikat pembinaan yang lain. Untuk yang ketiga pula ialah dia dapat memberi satu tahap kepuasan dan keperluan yang diingini oleh pelanggan. Kerana pelanggan sekarang ni mereka lebih mengutamakan kos dan kualiti. Tapi sekiranya kualiti itu bagus tapi kos tinggi, masyarakat kita tetap tak mampu untuk milik. Okey, jadi sekarang ni apa yang kita semua lihat merupakan pelan rumah di mana terdapat 3 bilik tidur dan 2 tandas bersama dengan 30 kali 35 bersama dengan 1050 kaki persegi. Jadi saiz rumah dia tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi dia sederhana dan sesuai untuk orang yang berkeluarga. Jadi untuk dapat kos yang sedikit rendah ataupun beli rumah dalam harga yang rendah dengan keadaan 3 bilik tidur dan 2 tandas ni bukan satu perkara yang mudah untuk dijumpai sekarang ni. Kerana dengan 3 bilik tidur dan 2 tandas ni pun paling kurang kita akan nampak sekarang harga dia RM150,000 ke atas. Jadi untuk dapat harga RM150,000 ke bawah ni sedikit sukar. Jadi inilah niat kami sebenarnya, ingin membantu masyarakat yang mempunyai pendapatan yang rendah tapi mampu memiliki rumah yang selesa. Selanjutnya saya akan masuk kepada garis masa projek. Jadi saya harap kamu semua dapat bagi perhatian kepada garis masa projek ini supaya kamu lebih faham detail ataupun garis masa yang telah kita tetapkan atau yang telah kita rancangkan. Okey, untuk minggu pertama dan minggu ketiga kita lebih kepada penjanaan idea untuk menghasilkan rumah yang diinginkan, dan kita juga dah mula untuk membuat kertas kerja bagi projek ini dan merangka perbelanjaan awal bagi projek ini macam sekarang kita tengah lakukan. Okey, seterusnya ialah minggu keempat dan minggu keenam. Okey, ini di mana kita mula untuk merancang dan membahagikan tugas mengikut skop kerja masing-masing, dan kita mula mengkaji dan menyelidik mengenai projek ini supaya kita boleh tahu dengan lebih detail ataupun lebih terperinci mengenai projek pembinaan kita, supaya permulaan projek kita sehingga akhirnya lebih teratur dan terancang. Okey, seterusnya saya akan terang mengenai minggu ke-7 dan minggu ke-8 pula, di mana kita mula membina dan merangka jadual kerja kita, dan kita mula membahagikan tugas-tugas pekerja yang akan bertugas untuk memantau kerja di tapak pembinaan. Dia akan turun di lapangan lah untuk melihat sepanjang proses pembinaan itu berlangsung. Dan seterusnya minggu ke-9 dan minggu ke-11 pula, dia mencari dan membina komunikasi dengan pelabur luar. Dia mencari dana serta tajaan daripada pihak-pihak yang berkepentingan bagi menjalankan projek ini untuk membantu dana kita untuk menghasilkan projek pembinaan ini. Dan minggu 12 hingga minggu 13 kita akan ada perundingan dana, di mana untuk mendapatkan kelulusan daripada pihak yang berkepentingan, dan ini akan membantu kita atau meringankan sedikit kos kita dalam menghasilkan projek pembinaan Rumah Impian Anastasia ini. Okey, seterusnya saya akan masuk pada minggu yang kritikal, di mana minggu 14 hingga minggu 21, di mana kita akan mula membeli dan membuat tempahan bahan-bahan binaan serta peralatan yang akan digunakan semasa projek pembinaan rumah sedang jalankan. Dan pada minggu 22 hingga minggu 88 mulanya kita melakukan proses kerja bagi projek pembinaan, di mana anggaran saya untuk rumah ini siap dibina ialah selama 2 tahun. Itu merupakan anggaran kami dan perancangan awal kami. Sekiranya terlebih ataupun terkurang, kalau kurang tu kiranya baik, manakala kalau terlebih tu mungkin kita akan mencari strategi untuk lagi bagi kerja proses kerja tu lagi cepat untuk dipersiapkan.
Okey, seterusnya saya akan masuk kepada kos projek, di mana ini merupakan perancangan perbelanjaan awal kami dalam menghasilkan projek rumah impian ni. Jadi untuk kos bahan binaan, upah pekerja dan juga keuntungan kontraktor kami samakan kerana kami menggunakan kiraan di mana kami menggunakan keuntungan persegi. Kami kalikan dengan keuntungan semasa yang akan diambil oleh kontraktor untuk membuat projek pembinaan ini, di mana anggarannya hanyalah 110 hingga 130. Jadi saya anggarkan sebanyak 110. Jadi saya kalikan 1050 tu kali dengan 110, maka akan dapat 115,500. Jadi kat situ kos pengurusan kita berkurang sebanyak 4,620. Itu kos pengurusan yang berbeza daripada yang lain. Jadi itu cara pengiraan yang kami buat secara kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-puan yang sudi menghadiri perbincangan kita pada hari ini. Okey, sebelum saya melanjutkan kepada slide yang seterusnya, bagi saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Ashura Hadi, merupakan pegawai pendidikan dalam projek pembinaan perumahan Anastasia ini. Okey, sebelum saya melanjutkan ke slide yang seterusnya ini, apa tugas penyelidik adalah penyelidik perlu bekerjasama dengan arkitek untuk mencari penyelesaian yang inovatif dan berkesanlah. Okey, yang seterusnya adalah penyelidik juga sebagai tulang belakang dalam proses pembangunan kos rendah pembangunan rumah ini yang kita targetkan untuk kos rendah B40 kepada masyarakat yang berpendapatan rendah. Okey. Seterusnya adalah ia juga kami akan membantu arkitek untuk memahami dengan lebih baik iaitu keperluan asas masyarakat, membentuk pendekatan yang sesuai macam mana seperti mana yang kita dapat lihat. Contohlah kan, dalam kita nak membangunkan projek perumahan ini, kita mestilah menyelidik dahulu persekitaran perumahan ataupun kawasan itu sendiri, sama ada ia sesuai atau tidak kepada pengguna. Macam contoh kan, kita tengok kepada persekitaran perumahan yang kita nak buat tu, adakah ia bersesuaian, adakah ia selamat, dan juga adakah ianya memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Okey, kita tak naklah bila kita buat perumahan ni terlalu dekat dengan kawasan industri ataupun terlalu dekat dengan kawasan yang boleh membahayakan pengguna kita. Okey, seperti mana slide yang dipaparkan ini. Okey, apa yang penyelidik perlu buat adalah berkenaan dengan pelan jaminan dan kawalan kualiti. Okey, kenapa kita perlu buat pelan jaminan dan kawalan kualiti ni? Ianya memastikan projek perumahan Anastasia ni mempunyai satu sistem pengurusan kualiti dan jaminan kualiti yang baik dan berkesan, dan ianya dapat menyediakan prosedur kualiti serta memastikan ianya dikemas kini dari semasa ke semasa. Okey, dalam slide yang ini saya membuat contoh. Ini adalah contoh skop pembangunan sistem, iaitu dari segi analisis, reka bentuk, pengujian dan juga pelaksanaan lah. Okey, saya tak perlu untuk terangkan secara detail dalam jadual ini sebab ini adalah pelan kualiti yang kita akan masukkan ke dalam proposal nanti. Okey, apa yang tuan-puan perlu tahu dalam kita nak membuat projek perumahan Anastasia ni, pelan jaminan dan kawalan kualiti ni sangat penting lah ya. Di mana kita nak memastikan kerja kita tu berjalan dengan lancar dan juga berkualiti kepada pengguna kita. Slide seterusnya adalah sumber yang terdiri daripada bahan binaan, buruh atau tenaga kerja, jentera, wang ataupun pengurusan projek. Okey, macam kita tahulah, sebenarnya semua orang tahu dalam proses kita nak membuat pembinaan rumah ni, mestilah kita kena tekankan sumber-sumber penting, iaitu dari segi bahan binaan seperti mana dari segi simen, bata, besi, atap. Itu adalah sumber-sumber utama. Yang kedua adalah jentera. Jentera adalah merupakan sumber yang penting sebab tanpa jentera kita tak akan dapat membuat perumahan. Kita nak kena gali tanah lagi, kita nak angkat benda-benda yang berat. So jentera ini adalah satu benda yang penting dalam projek ini. Okey, yang seterusnya adalah buruh. Kita dalam projek perumahan Anastasia ni, kita sangat menitik beratkan buruh yang berkemahiran sebab walaupun kita target projek perumahan ini adalah di kalangan B40, tetapi kita memerlukan kualiti. Okey, kualiti ni sangat penting, di mana kita tak naklah ambil remeh dari segi pembinaan itu sendiri. So buruh yang kami nak adalah buruh yang berkemahiran. Walaupun buruh berkemahiran ni kita dikatakan agak kosnya agak tinggi sebab yelah kita nak ambil buruh yang berkemahiran kan. Tetapi kita masih lagi mempertimbangkan soal buruh ni, di mana kita tak kisah apa sebenarnya antara buruh yang mahir dengan buruh tak mahir. Biasanya dari segi buruh ni dia adalah basic
untuk kita tahu yang di mana mestilah dia mahir dalam dalam pembinaan rumah. So saya dengan project manager masih lagi, ataupun dengan arkitek masih lagi lah membincangkan pasal buruh ni. Tapi buruh ni sebenarnya adalah satu benda yang mudah saja. Dekat mana-mana pun kita boleh tahulah buruh ni. Okay, yang kedua adalah wang. Wang of course lah, dari segi kos pembinaan itu sendiri kita kena tengok kos pembinaan kita macam mana. Adakah ianya di luar jangkaan kita, ataupun ianya adalah target kita sendiri. So kita kena tahulah dari segi kos pembinaan kita sendiri. Okay, yang kedua lah pengurusan projek. Pengurusan projek ni kita akan membentuk pasukan projek, di mana bila kita membentuk pasukan projek itu sendiri, kita akan agihkan kerja dengan lebih mudah dari segi perancangan, dari segi penjadualan, dari segi pengawalan. So pengurusan projek ni kita boleh buat secara cepat lah. Okay, dan untuk sumber, kita kena tahu sumber ni kita kena ambil dari segi, kita kena ambil penting dari segi pembekal. Kalau macam pembekal itu sendiri tidak mampu untuk memberi komitmen pada kita punya projek, maka akan sedikit mengalami kesulitan lah di sini. Okay, untuk bahagian kerja yang mengambil bahagian dari segi sumber-sumber ini, mereka perlu menitik beratkan lah, sebab sumber-sumber ini sangat penting dalam projek perumahan Anastasia ini. Okay, saya juga sebagai seorang pegawai pendidikan telah membuat satu penyelidik tentang syarikat pemaju yang ada di Malaysia ini. Kita akan ambil syarikat pemaju daripada Gamuda Land, di mana Gamuda Land sangatlah mempunyai satu nama yang besar dan juga mempunyai saham yang besar dan syarikat yang baik untuk kita ambil, dan ianya dapat membantu kita dari segi keuangan, membantu dari segi untuk mendapatkan sumber-sumber pembekal, sumber-sumber lain lah. Okay, jadi saya sarankan untuk mengambil syarikat pemaju daripada Gamuda Land. Yang seterusnya adalah peruntukan sumber. Sumber-sumber ini diperlukan bagi melaksanakan projek ini dan perlu dikenal pasti dari segi jenis, amount dan juga kos. Okay, seperti yang slide yang saya bagi ini, peruntukan sumber ini adalah contoh saja. Masih lagi dipertimbangkan peruntukan sumber ini. Ini adalah senarai sumber projek yang diperlukan dari segi sumber tenaga manusia, bangunan atau ruang pejabat. Tapi kita takkan buat ruang pejabat, kita hanya buat bangunan untuk rumah saja. Kita dari segi pekakal, dari segi perisian, dari segi peralatan dan juga kos perkhidmatan kontraktor. Okey, sumber-sumber ini kita perlu titik berat, sebab kita tak naklah ada berlaku kesilapan ataupun kesulitan dekat sumber-sumber ini. Selain daripada peruntukan sumber juga, ini adalah contoh WBS mengandungi sumber yang diperlukan dari segi kos dan tempoh pelaksanaan aktiviti, iaitu projek perumahan Anastasia. Kita akan buat dalam 1,400 jam yang mengandungi dalam amount 100,000. Ini adalah anggaran sahaja ya. Ini adalah anggaran saja, dan kajian keperluan kita memerlukan 400 jam bersamaan dengan 30,4,000 pembangunan sistem, 340 jam bersamaan dengan 23.8,000 dan juga reka bentuk sistem dan pengujian sistem. Ini adalah anggaran sahaja dan kami masih lagi mempertimbangkan anggaran ini. Slide yang seterusnya iaitu struktur pecahan kerja. Ini adalah contoh struktur pecahan kerja di mana setiap projek yang kita laksanakan, kita memerlukan struktur pecahan kerja bagi memudahkan kerja-kerja seperti kerja-kerja untuk sumber bahan binaan, untuk pengurusan projek, untuk pencarian pembekal. Okey, jadi struktur pecahan kerja ini sangat perlu bagi kita menampakkan lagi proses kerja itu. Okey, dalam contoh ini saya telah bahagikan kepada beberapa bahagian ataupun department, di mana kalau macam dalam bilik-bilik kita akan letak seperti bahan binaan seperti cerucuk, pasang letak besi dan sebagainya lah. Okey, so struktur pecahan kerja ni sangat membantu dari segi pembinaan anak rumah Anastasia ini. Okey, saya harap dalam perbincangan kita pada hari ini tuan-puan dapat menitik beratkan soal kerja-kerja pembinaan ini. Atas sebab apa saya sangat mementingkan kualiti, sebab saya tak nak saya sebagai penyelidik, saya sangat concern tentang keselamatan dan juga kesejahteraan masyarakat, iaitu pengguna kita lah, di mana kita mestilah nak memberikan
keperluan ataupun tempat tinggal yang terbaik untuk pengguna kita. Jadi saya sebagai pegawai pendidikan akan terus lagi membuat pendidikan dan juga membantu pegawai-pegawai lain seperti arkitek juga dan juga project manager bagi memastikan projek pembinaan Anastasia ini berjalan dengan lancar. Seterusnya, saya Nufaria binti Musdi sebagai pendokumentasi dalam perancangan projek pembinaan Rumah Impian Anastasia. Okey, saya terangkan secara ringkas apa itu dokumentasi atau pendokumentasi. Okey, dokumentasi ini adalah pelan pengurusan projek dan semua pelan-pelan untuk tujuan bagi pengawalan seperti mana yang telah dirancang dalam perancangan, dokumen perjanjian, minit-minit syarat dan nota perbincangan. Dan dalam perbincangan kita pada hari ini, saya akan membincangkan berkaitan dengan penilaian risiko atau risiko projek yang akan berlaku dalam projek kami, dan seterusnya kawalan projek, dan terakhir iaitu pelan komunikasi. Okey, kita pergi kepada risiko projek itu sendiri. Okey, dalam perancangan atau pengurusan projek dalam perancangan projek kami ini terdapat 3 risiko yang saya spesifikkan. Dari segi risiko dalaman, iaitu risiko dalaman ini adalah perancangan awal projek di mana dari segi pembuatan kertas kerja ini, dari segi awal pembuatan kertas kerja, ia mungkin menjadi risiko antara dapat kelulusan atau tidak. Okey, kelulusan itu kami spesifikkan kepada pihak kerajaan, pihak bank, iaitu untuk meluluskan pinjaman, dan pihak perunding dana yang bersama-sama dengan kami, yang di mana kami letakkan dia sebagai pihak berkepentingan. Seterusnya, risiko pengeluaran. Risiko pengeluaran ni dari segi kos pengeluaran inventory itu sendiri, iaitu inventory dari segi bahan mentah, peralatan bahan binaan dan pekerja. Seterusnya, kos yang terdapat dalam risiko pengeluaran ini juga, kos pengeluaran juga kami spesifikkan dari segi kos yang melibatkan keselamatan. Keselamatan ni kami kecilkan dari segi khusus untuk pekerja, khusus SOP untuk pekerja dan insurans untuk pekerja. Di situ kami perlu banyak mengeluarkan kos kerana ia melibatkan nyawa mereka sendiri untuk melaksanakan atau menyiapkan rumah-rumah yang kami telah targetkan. Okey, seterusnya risiko teknikal dan bencana alam. Risiko teknikal ini dia lebih kepada perubahan yang akan dilakukan secara mengejut antara pihak pemaju sendiri atau pihak kami. Di situ akan berlaku risiko kelambatan atau lambatnya proses pelaksanaan atau penyiapan pembinaan rumah itu. Seterusnya risiko yang terjadi dari segi bencana alam, iaitu saya spesifikkan pada satu risiko saja, iaitu risiko cuaca. Cuaca ni di Malaysia yang kerap terjadi sekarang adalah hujan dan kemarau. Hujan kami risaukan dari segi mendapan tanah dan banjir. Dari segi kemarau pula kami risau kepada tanah kering dan ia boleh mengakibatkan proses perjalanan kerja menjadi lambat dan menjejaskan kesihatan pekerja itu sendiri. Boleh terjadi stroke haba, itu yang kami merisaukan. Seterusnya, kita pergi kepada penilaian risiko. Okey, di dalam penilaian risiko ni saya letakkan matriks risiko. Okey, matriks risiko ni seperti dalam gambar raja di sebelah ini. Ia adalah alat yang digunakan bagi menentukan tahap kekerapan berlakunya sesuatu risiko atau accident atau sesuatu perkara yang tidak diingini yang akan diterima oleh kami lah. Matriks ini akan digunakan untuk menentukan kadar risiko itu sendiri, iaitu dari segi high iaitu amat tinggi, mid high iaitu tinggi, sederhana medium dan rendah low. Di sini kita boleh lihatlah di mana kita boleh letak kekerapan dengan kesan yang boleh kita jangkakan. Okey, dan untuk cegah, kami lakukan proses pengurusan risiko, iaitu kami wujudkan konteks dari segi strategik, organisasi pengurusan risiko dan bangunkan kriteria serta putuskan struktur risiko. Seterusnya, proses yang kedua kami letak kepada kenal pasti risiko, di mana kami akan kenal pasti adakah kebarangkalian risiko itu akan berlaku dan bagaimana risiko itu boleh berlaku. Okey, proses yang ketiga kami akan analisis risiko itu sendiri, di mana kami tentukan kawalan semasa, tentukan kemungkinan dan tentukan impak dan jadikan dia sebagai
jadikan dia sebagai kadar risiko. Bagaimana kami boleh meletakkan kadar risiko dia adakah tinggi, macam tadi saya letak dalam matriks. Okey. Proses yang keempat iaitu proses menilai risiko itu sendiri. Iaitu menilai risiko itu sendiri, kami akan bandingkan kriteria yang kami letak ini adalah dari segi kriteria kos-kos yang saya letak, yang saya spesifikkan tadi, dari segi kos pengeluaran, kos dalaman dan kos bencana alam dan teknikal tadi. Kami akan letak dalam nilai risiko untuk bandingkan kriteria itu untuk kami cegah dan kami cari rawatannya. Jadi kami tetapkan keutamaan risiko itu. Jadi kami letakkan risiko itu, kami senaraikan dulu dan nilai dulu risiko tu impact dia besar atau tidak. Dan proses yang kelima, sebenarnya proses yang kelima merawat risiko, tapi perasan tak ada bentuk diamond. Diamond itu yang meletakkan di mana jika terjadinya risiko kami perlu terima. Kami tak boleh menolak, kami tak boleh melepas tangan. Jadi kami terima. Sebab apa? Kami telah kami telah mencari segala apa punca risiko. Jadi di situ kami boleh menetapkan bagaimana kami untuk merawat risiko. Kita pergi kepada rawat risiko. Merawat risiko kami kenal pasti option rawatan, nilai option, pilih option. Seterusnya kami akan bangunkan pelan pengurusan risiko dan laksanakan tindakan rawatan mengikut pelan. Akhir sekali kami akan pantau dan kaji semula jika terjadi sesuatu kesalahan yang berlaku di antara salah satu proses inilah. Jadi dalam rajah yang tuan-puan boleh lihat, kita boleh tengok setiap part itu kita boleh dalam pantau dan kaji semula kita perlu tengok satu-satu. Begitu juga kita tengok di sisi sebelah kiri, di mana komunikasi dan runding juga perlu dititik beratkan. Kenapa komunikasi dan runding ini penting? Kerana komunikasi ni untuk melaksanakan perancangan projek dan melaksanakan suatu projek itu, komunikasi antara orang atasan, antara pengurus, pekerja amat penting. Jadi komunikasi ini amat penting bagi setiap organisasi yang melibatkan pengusaha risiko projek. Seterusnya, kita pergi kepada kawalan projek perumahan impian Anastasia. Ini diingatkan semula. Projek yang kami jalankan ini adalah untuk projek perumahan bagi golongan masyarakat B40, di mana mereka boleh membeli rumah ini dengan harga mampu milik. Kita boleh tengok sekarang rumah mempunyai banyak harga yang lebih daripada kemampuan. Jadi kami ingin melakukan satu projek di mana kami ingin bina satu taman yang di mana dalam taman itu terdapat rumah yang masyarakat B40 boleh membelinya. Itu dalam kawalan projek. Sebelum kita masuk yang lebih mendalam berkaitan dengan kawalan projek, saya akan terangkan apa itu pemantauan atau kawalan. Pemantauan atau kawalan ini adalah satu proses untuk mengekalkan tempoh masa sasaran, kos yang ditetapkan dan kualiti yang diperlukan. Kawalan atau pemantauan sesuatu projek ini dibuat berdasarkan ekspektasi yang ditetapkan dan dikeluarkan dalam bentuk dokumentasi. Seterusnya kita pergi kepada proses kawalan atau proses pemantauan projek. Dalam proses kawalan ini kita boleh lihat proses pertama, kita akan pergi kepada perancangan, di mana telah terbentuknya perancangan awal kami untuk membina satu projek perumahan yang boleh meringankan beban B40, walaupun tidak banyak tapi sedikit boleh meringankan beban mereka lah. Sebenarnya kita pergi kepada reka bentuk. Dari segi reka bentuk tu, dari segi pihak-pihak yang kami akan cari sumber atau orang cakap penilaian risiko yang perlu kami hadapi. Itu kami perlu reka bentukkan dia. Seterusnya perolehan dari segi di mana pembekal yang boleh menerima kami untuk membuat projek itu, dari segi kelulusan yang kami dapat lah, itu perolehan yang kami dapat. Seterusnya pembinaan, mulalah pembinaan perjalanan projek, di mana kami jalankan projek mengikut perjanjian, mengikut perjalanan dan susun atur yang kami telah tetapkan lah. Selepas siapnya pembinaan, kami akan serahkan kepada pengguna akhir. Pengguna akhir ni kita lebih kepada itulah pelanggan lah.
masyarakat yang menduduki rumah kami. Dan penyelenggaraan ini yang terakhir ni dia adalah, orang cakap apa, jika berlaku suatu kerosakan atau kecacatan ketika kami melakukan pembinaan ini, bolehlah dia orang cakap apa, minta atau membuat aduan kepada kami lah. Okey, saya akan terangkan secara ringkas apa itu HOPT. HOPT ni adalah pengurus projek yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk ketuai dan menguruskan projek itu. Okey, kita boleh lihat HOPT ni dia mengambil keseluruh proses kawalan projek itu. Dan kita lihat kepada HODT. HODT ini adalah pakar teknikal yang bertanggungjawab sepenuhnya atas aspek teknikal projek yang disesuaikan dengan skop, masa dan kos yang ditetapkan oleh kami sendiri ataupun maju. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada SO di mana dia lebih kepada penyerahan pembinaan dengan serahan. SO ni adalah kita boleh kata ringkas, dia adalah pegawai pengusaha yang bertindak mempunyai kuasa untuk mentadbir kontrak tersebut dan mentadbir kontrak sesuatu projek tersebut. Dan SO ini juga dikenali sebagai pengarah projek. Seterusnya, kita pergi kepada plan komunikasi. Okey, plan komunikasi ini boleh saya ringkaskan adalah kami akan lakukan mesyuarat secara berkala untuk menilai dan menganalisis tahap kelebihan dan kekurangan projek itu. Yang kedua, kami lakukan mesyuarat ini secara mingguan dan bulanan untuk memastikan projek perumahan ini berjalan dengan lancar dan segala risiko yang akan dihadapi boleh dikawal dan dicegah awal. Walaupun kita tahu dalam sesuatu pelaksanaan projek itu risiko pasti ada, tapi kami ingin mengurangkan kadar risiko itu. Okay, yang terakhir sekali, tinjauan ke lokasi atau turun lapangan amat kami galakkan bagi melihat proses perkembangan projek perumahan yang kami akan lakukan atau kami akan bina lah. Seterusnya, yang terakhir sekali adalah kerangka plan komunikasi. Okey, kerangka plan komunikasi ini kami lakukan untuk menunjukkan bagaimana projek dapat dipromosikan selepas selesai proses pembinaan dan ianya telah diluluskan. Tetapi plan ini juga boleh dilakukan sebelum projek disiapkan, di mana kami boleh mencari pelanggan terlebih dahulu dengan meletakkan replika-replika dan mempromosikannya di kawasan-kawasan mall, di kawasan-kawasan pasaraya ataupun di kawasan-kawasan luar pasaraya. Jadi di situ kami ingin menarik minat pelanggan yang berminat untuk menduduki tapak perumahan kami. Okey, antara isi yang terdapat dalam kerangka plan komunikasi yang telah kami sediakan adalah yang pertama, dari segi strategi kami akan jalankan konsep pemasaran sosial, konsep komunikasi pemasaran dan komunikasi pengurusan serta komunikasi informasi. Itu strategi yang kami akan jalankan. Dan seterusnya kami turun kepada proses tindakan, di mana tindakan yang kami akan jalankan adalah kami letak di bahagian kenyataan akhbar, bahan promosi, saluran dan kempen media, di mana dalam kenyataan akhbar kami letak di dalam sidang akhbar iaitu berita. Bagi bahan promosi kami letakkan di bahagian infografik iaitu antara video atau bahan awam. Seterusnya saluran kami lebih kepada media cetak, media digital, media elektronik dan media luar. Untuk liputan luar, untuk kempen media kami lakukan terbitan bahan iaitu siaran bahan dan terbitan bahan ni kami letak di bawah. Kami akan join di kalangan-kalangan kempen-kempen yang membuka kepada promosi-promosi yang akan dijalankan di setiap orang cakap apa, organisasi yang ingin melakukan lah. Kami akan berminat untuk masuk dalam kempen tersebut. Bagi kumpulan sasaran kami tertumpu kepada rakyat sahaja, rakyat yang dalam golongan kalangan B40, di mana jika kami mula ingin memasuki penduduk, kami akan mengkaji dahulu pendapatan mereka kerana kami bertujuan untuk meringankan beban mereka. Okey, di dalam keberhasilan, sebenarnya kita pergi kepada keberhasilan ni, di mana kami ingin memudahkan kehidupan masyarakat yang sekarang ini, orang cakap kehidupan sekarang ini agak lebih sukar akan kerana ekonomi yang
tidak menentu turun naik kita. Sekarang ni kita lihat ringgit kita jatuh. Jadi kita saya mengambil langkah untuk melakukan projek ini untuk mengurangkan beban golongan-golongan rakyat yang tidak berkemampuan ini atau kurang berkemampuan. Dan seterusnya, akhir sekali kita akan lakukan pemantauan dan penilaian. Pemantauan penilaian ni kami serahkan kepada aduan rakyat, aduan penduduk yang duduk di tapak perumahan kami. Itu sahaja daripada kami. Kami berharap pihak tuan dan puan berminat untuk melihat atau orang cakap apa? Berminat dan melihat semangat kami untuk menjalankan projek ini, dan kami mengalu-alukan pihak tuan dan puan untuk bersama-sama membantu kami untuk merealisasikan impian-impian, bukan impian kami saja, tapi impian untuk penduduk-penduduk atau rakyat yang amat memerlukan. Sekian, terima kasih.